Antara paparan menarik hari ini. Bersatu terus tuduh Anwar bayar ahli Parlimen Bersatu. Ketua Pembangkang bakal ditukar. Pemuda UMNO anggap ahli Parlimen Bersatu sokong Perdana Menteri tetap kata. Muhyiddin akui Bersatu kian berpecah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersalah atas 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram dana Angkatan Bersatu Anak Muda. Hakim Dato' Azhar Abdul Hamid membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Katanya mahkamah memutuskan pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah dan pendakwaan berjaya melepasi keraguan munasabah. Oleh itu tertuduh didapati bersalah di atas kesemua pertuduhan. Mahkamah kini sedang mendengar hujah mitigasi pendakwaan dan pembelaan berhubung keputusan itu. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Saharudin Waladin bersama Muhammad Afif Ali, manakala Peguam Gopi Singdio dan Haijan Omar mewakili Syed Saddiq. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Wan Saiful Wanjar mendakwa amalan politik wang semakin berleluasa ketika ini dan menganggap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai puncanya. Kenyataan itu dibuat selepas 4 ahli Parlimen Bersatu mengalihkan sokongan mereka kepada kepimpinan Anwar, termasuk 2 daripadanya dalam tempoh kurang 24 jam antara satu sama lain. Bercakap kepada pemberita hari ini, Wan Saiful berkata dakwaannya itu dapat dibuktikan apabila ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman menerima peruntukan daripada Putrajaya hanya seminggu selepas memberikan sokongan kepada kerajaan. Katanya ia begitu terancang dan diatur dengan baik dan ia berkait secara langsung dengan bayaran dengan kerajaan kepada ahli Parlimen memberikan sokongan mereka kepada kerajaan. Pada saya itu adalah bukti jelas yang menunjukkan amalan politik wang berleluasa di negara ini dan dikepalai, dipraktikkan dan teladannya ditunjukkan oleh Perdana Menteri sendiri. Wan Saiful mendakwa jika Anwar menolak amalan politik wang, Perdana Menteri itu tentu akan mengumumkan bahawa mana-mana ahli Parlimen pembangkang yang mengalihkan sokongan kepada kerajaan tetap tidak diberikan peruntukan. Namun kata ahli Parlimen Tasik Gelugur itu lagi, Anwar tidak menafikan perkara tersebut. Bahkan kata Wan Saiful, Anwar mengalu-alukan perubahan sokongan berkenaan di dalam Parlimen dengan menganggap ia sebagai satu kematangan. Katanya jika kematangan itu berpaksikan pada wang, Anwar itu bukan seorang yang ada integriti untuk cakap mengenai topik ini. Setakat ini, 4 ahli Parlimen Perikatan Nasional atau secara khusus Bersatu menyatakan secara terbuka menyokong kerajaan pimpinan Anwar. Ia dimulakan ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid pada 12 Oktober lalu, diikuti Suhaili pada 30 Oktober dan Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang diikuti Zahari Kecil Jelly. Ditanya sama ada ahli Parlimen yang berpaling tadah itu akan dicalonkan semula atau tidak untuk bertanding pada PRU akan datang, Wan Saiful berkata dia tidak berhak untuk membuat keputusan mengenainya. Kata Wan Saiful, keputusan berkenaan terletak kepada pandangan parti. Katanya, tapi jika ditanya pada saya, mereka tidak layak menjadi calon Bersatu lagi. Dia juga bekas Ketua Penerangan Bersatu turut mendakwa parti itu menjadi sasaran serangan politik. Namun kata Wan Saiful, Bersatu harus menganggapnya sebagai satu pengiktirafan bahawa mereka sedang diperhatikan oleh pentadbiran Anwar. Katanya ini menunjukkan Bersatu adalah ancaman sebenar kepada kerajaan Anwar dan inilah sebabnya mereka terus menyerang kami. Kami faham akan ada kesan kepada parti. Pemimpin Bersatu mengambil maklum perkara ini dan akan mengadakan perbincangan lanjut. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani memberikan peruntukan pembangunan kawasan kepada ahli-ahli Parlimen pembangkang tanpa syarat tertentu. Bersih menyifatkan penahanan peruntukan CDF kepada ahli Parlimen PN sebagai tidak adil apabila ia hanya diperuntukkan kepada ahli Parlimen yang menyokong kerajaan. Katanya Bersih tidak setuju peruntukan CDF untuk ahli-ahli Parlimen pembangkang diikatkan dengan syarat-syarat tertentu kerana peruntukan ini patut diberi sebagai hak ahli Parlimen tanpa mengira parti. Mereka juga dipilih oleh rakyat dan Kerajaan Madani harus menghormati pilihan pengundi kawasan pembangkang dan tidak menggunakan peruntukan sebagai cip tawar-menawar untuk tarik sokongan ahli-ahli Parlimen pembangkang. Terdahulu beberapa ahli Parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dengan menyatakan salah satu sebab mereka berbuat demikian adalah bagi mendapatkan peruntukan untuk kawasan masing-masing. Terbaru ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman berkata dia hadir ke Pejabat Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan Wilayah Persekutuan untuk menguruskan peruntukan tersebut iaitu kira-kira seminggu selepas menyatakan sokongan kepada Anwar.
Sementara itu, Bersih berpendapat ahli Parlimen PN yang menyatakan pendirian menyokong kerajaan persekutuan menunjukkan realiti malam politik di Malaysia hari ini. Katanya mereka yang sehaluan dengan kerajaan mendapat wang awam dan sebaliknya mereka yang tidak menyokong kerajaan akan dihukum dengan ditahan peruntukan tersebut. Amalan tidak adil ini yang bermula di zaman BN dan disambung di zaman PN telah dibantah dan dijanji penghapusannya oleh PH dalam manifesto PRU15. Justru Bersih menggesat kerajaan Madani dan PN menjalankan perjanjian persefahaman untuk melakukan reformasi institusi demi kestabilan politik sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Bersih berkata MOU seumpama itu membolehkan kerajaan dan pembangkang bekerjasama serta bersaing secara profesional dalam mengatasi cabaran ekonomi dan mempertingkatkan kesejahteraan rakyat. Katanya MOU ini boleh merangkumi pelbagai item reformasi selain pengkanunan CDF setara untuk semua ahli parlimen dan ADUN, juga pendanaan awam untuk semua parti mengikut peratusan undi, pengiktirafan kabinet bayangan, pendalaman, reformasi parlimen, akta parlimen berpenggal tetap serta pemisah badan pendakwa raya daripada Jabatan Peguam Negara. Sekiranya usaha itu gagal, katanya terdapat keperluan untuk mendapat bantuan daripada Yang di-Pertua Dewan Negara Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang telah banyak mengutarakan kebanyakan reformasi institusi dalam MOU antara 2021 hingga 2022. Ini katanya termasuk penglibatan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul sebagai orang tengah untuk membawa pendamaian demi kepentingan rakyat Malaysia. Perikatan Nasional dilihat perlu menggantikan Ketua Pembangkang yang kini disandang oleh Hamzah Zainuddin. Naib Ketua Pemuda Amanah Ahmad Altan berkata, ini kerana ahli parlimen larut itu hanya sibuk berpolitik tanpa mengambil kira kepentingan ahli-ahli parlimen PN keseluruhannya. Malah menurutnya tindakan 4 ahli parlimen PN menyatakan sokongan mereka terhadap kerajaan perpaduan adalah akibat kelemahan pimpinan PN sendiri yang masih angkuh untuk berbincang secara matang dengan kerajaan hari ini. Katanya ia juga menunjukkan bahawa mereka sudah hilang kepercayaan terhadap Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Memandangkan keempat-empat ahli parlimen tersebut, Gua Musang, Jelly, Kuala Kangsar dan Labuan datang daripada parti berkenaan, saya tidak terkejut jika lebih ramai ahli parlimen Bersatu mula menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari-hari mendatang. Tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia, kerajaan pemerintah dengan terbuka membuka pintu kerjasama dalam hal peruntukan khas kepada ahli parlimen pembangkang. Hatta semasa Muhyiddin berkuasa dahulu, mereka langsung tidak mahu bekerjasama. Dia berkata demikian sebagai mengulas trend peralihan sokongan ahli-ahli parlimen PN terbabit kepada pentadbiran Anwar. Mengulas lanjut, Ahmad berkata, Hamzah perlu diganti dan pihaknya menyarankan agar jawatan Ketua Pembangkang diberikan kepada ahli parlimen Ketereh, Heng Mohamad Noor. Katanya mungkin juga sudah tiba masanya ahli-ahli parlimen PN menggantikan Ketua Pembangkang yang hanya sibuk berpolitik 24 jam tanpa mengambil kira kepentingan ahli-ahli parlimen PN keseluruhannya. Tidak salah untuk saya mencadangkan ahli parlimen Ketereh, Heng Mohamad Noor yang sangat tegas dan jelas dalam isu ini. Untuk rekod, Heng sebelum ini antara individu yang menarik perhatian umum dalam memperjuangkan peruntukan khas kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Dia juga bekas pegawai tinggi tentera mendedahkan terpaksa menggunakan duit sendiri untuk memberi sedekah ketika menziarahi kematian dalam kawasannya. Hale juga berkata pejabat pusat khidmatnya juga tidak dapat beroperasi kerana tidak mempunyai peruntukan untuk berbuat demikian. Oleh itu, dia berharap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat berlaku adil kepada semua ahli parlimen pembangkang dengan memberi peruntukan sewajarnya. Sementara itu, Ahmad menyeru ahli-ahli parlimen PN untuk bangkit lebih tegas dan menekan pimpinan utama mereka, khususnya Hamzah, supaya segera dilaksanakan perbincangan bersama pihak kerajaan. Hakikatnya, katanya jika perbincangan telah berlaku awal tahun ini, pasti isu perpecahan PN tidak akan berlaku kerana pimpinan Anwar bersedia untuk bekerjasama dengan terbuka. Katanya ini adalah dana peruntukan khas dan bukannya hak ahli parlimen serta tidak termaktub dalam mana-mana peraturan kewangan negara. Sudah-sudahlah berpolitik, jangan disalahkan Perdana Menteri kerana sedia menerima kerjasama segelintir ahli parlimen tertentu, tetapi cermin diri dahulu. Mengapa anda terlalu angkuh dan sombong untuk berbincang? Khawatir maruah hilang atau sengaja mahu timbulkan persepsi bahawa kerajaan ini zalim? Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh menyela tindakan ahli parlimen pembangkang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam satu kenyataan, Akmal meminta Perdana Menteri menilai semula sokongan ahli parlimen terbabit agar agenda reformasi parlimen dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan. Katanya cukup-cukuplah dengan drama politik sebelum ini. Rakyat sudah penat dan muak dengan drama politik tersebut. Kini adalah masa untuk fokus membantu rakyat. Ahli Parlimen Jelly, Zahari Kecik menjadi Ahli Parlimen Bersatu keempat mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Sama seperti 3 ahli parlimen yang lain, Zahari berkata dia berbuat demikian demi kebajikan dan kepentingan rakyat. Ahli Parlimen Bersatu mengambil langkah serupa ialah Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang, Suhaili Abdul Rahman, Labuan dan Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar. Bersatu sebelum ini menggantung keahlian Suhaili dan Iskandar.
Sementara itu, Akmal berkata Akta Anti Lompat Parti sebelum digubal bagi menghalang ahli politik melompat parti sesuka hati agar tiada drama politik berpanjangan dan wakil rakyat boleh fokus kepada khidmat mereka untuk membantu rakyat. Katanya, tetapi rupa-rupanya walaupun Akta Anti Lompat Parti telah diluluskan, kata-kata ini tetap melompat menggunakan nama yang lain sahaja, iaitu menyokong kerajaan tanpa keluar parti. Jadi nama yang digunakan walaupun berbeza tetap sama, tujuannya untuk kata-kata ini melompat. Sebelum ini, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin berkata, gabungan itu sudah mengumpul maklumat sebelum membuat laporan polis berhubung dakwaan anggota parlimennya dipaksa menyokong Anwar. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu, Wan Saiful Wanjan pula mendakwa politik wang semakin berleluasa dan menganggap Anwar sebagai puncanya. Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar untuk membincangkan tindakan beberapa ahli parlimen parti itu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presiden Bersatu Media Yassin berkata, MPT Bersatu akan bermesyuarat untuk membincangkan gerakan terancang daripada parti lawan yang menggunakan sogokan dan ugutan terhadap ahli-ahli parlimen pembangkang. Muhyiddin berkata tindakan mereka itu adalah bercanggah dengan pendirian parti. Katanya ini adalah pelanggaran disiplin parti yang serius selain membelakangi mandat rakyat yang memilih mereka atas dasar keyakinan terhadap prinsip perjuangan Perikatan Nasional. Muhyiddin juga mendakwa dia mendapat maklumat bahawa terdapat gerakan terancang untuk menggugat gabungan pembangkang. Katanya saya mendapat maklumat bahawa terdapat gerakan terancang daripada parti lawan untuk melemahkan Bersatu dan PN dengan menggunakan sogokan dan ugutan terhadap ahli-ahli parlimen. Bersatu tidak ketunduk terhadap pakatan jahat ini dan tindakan yang lebih tegas akan diambil. Selasa lalu, Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecil daripada Bersatu merupakan dua wakil rakyat terbaru yang menyatakan sokongan terhadap Anwar. Sebelum ini, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman masing-masing mengumumkan sokongan mereka pada 12 dan 30 Oktober lalu. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin pada pertengahan bulan lalu juga mendakwa ahli parlimen PN diugut SPRM supaya menyokong kerajaan dan sekiranya enggan akan didakwa atas kesalahan rasuah. Mengulas lanjut, Muhyiddin ahli-ahli Bersatu supaya kekal tenang dan istiqamah mempertahankan prinsip perjuangan parti sementara kepimpinan tertinggi parti menangani perkara berkenaan. Katanya tindakan dua lagi ahli parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar adalah bercanggah dengan pendirian parti. Ini adalah pelanggaran disiplin parti yang serius selain membelakangi mandat rakyat yang memilih mereka atas dasar keyakinan terhadap prinsip perjuangan PN. Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar untuk membincangkan perkembangan terbaru ini. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.